Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Jejak Etika dan Peradaban di bawah subjek Etika dan Peradaban. Untuk tugasan ini, kumpulan kami memilih dua tamadun agung dunia, iaitu tamadun India dan juga tamadun Cina. Kedua-dua tamadun ini dipilih kerana masing-masing mempunyai sistem nilai moral, etika dan juga cara hidup yang unik yang membentuk identiti masyarakat mereka sehingga ke hari ini. Tujuan utama pameran digital kami adalah untuk memahami dan membandingkan konsep etika dan peradaban dalam kedua-dua tamadun ini. Melalui kajian ini, kami ingin menunjukkan bagaimana nilai-nilai murni dan tamadun lama masih relevan dalam membentuk masyarakat berakhlak dan harmoni pada zaman moden. Pembentangan ini kami dibahagikan kepada tiga segmen utama, iaitu segmen pertama adalah etika dan peradaban tamadun Cina, segmen kedua adalah etika dan peradaban tamadun India, dan juga terakhir adalah segmen 3 iaitu analisis perbandingan antara kedua-dua tamadun. Nama saya Daniela Ramana Buli, nama metrik MS2509366645, akan membentangkan konsep etika tamadun Cina. Etika tamadun Cina berasaskan kepada sistem nilai moral dan sosial yang dibentuk oleh ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme. Etika ini menekankan keseimbangan antara manusia dengan manusia lain, serta antara manusia dengan alam, bagi mewujudkan keharmonian, kejujuran, dan tanggungjawab. Prinsip utama etika tamadun Cina yaitu ajaran Konfusianisme, yaitu menekankan moral, kesopanan, dan hubungan sosial yang harmoni. Ajaran Konfusianisme ini diasaskan oleh Konfusi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di China. Falsafah ini menekankan moral, kesopanan, pendidikan, dan hubungan sosial yang harmonis sebagai asas kepada kestabilan individu dalam masyarakat. Nilai utama bagi ajaran ini ialah, yang pertama ialah Ren, bermaksud berperi kemanusiaan dan kasih sayang. Yang kedua ialah Li, yaitu kesopanan dan adab tertib. Yang ketiga ialah Yi, kebenaran dan keadilan. Keempat ialah Zi, kebijaksanaan, dan yang terakhir ialah Shin, kejujuran dan kepercayaan. Ajaran yang kedua ialah ajaran Taoisme. Ajaran ini menekankan kesederhanaan, keseimbangan, dan keharmonian dengan alam. Taoisme mengajar bahawa kehidupan yang seimbang dapat dicapai melalui kesederhanaan dalam segala hal. Konsep-konsep penting dalam Taoisme yaitu Yin dan Yang, bermaksud keseimbangan antara dua unsur bertentangan, yaitu melambangkan keseimbangan dan keharmonian dalam alam semesta. Yin dan Yang mengajarkan bahawa tiada kebaikan tanpa keburukan dan tiada kebahagiaan tanpa kesedihan. Konsep yang terakhir adalah konsep legalisme dalam tamadun Cina, yaitu legalisme satu aliran falsafah politik dan sosial yang muncul pada zaman dinasti Qin sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Ajaran ini berbeza daripada ajaran Konfusianisme dan Taoisme, kerana legalisme menekankan undang-undang yang ketat, hukuman tegas, dan ketaatan mutlak kepada pemerintah. Asas dan prinsip utama legalisme yaitu, prinsip yang pertama ialah Fa, itu undang-undang mesti jelas, keras dan sama untuk semua rakyat. Yang kedua ialah Shu, teknik pemerintahan. Pemerintah perlu menggunakan strategi pengawasan dan kawalan bagi memastikan rakyat patuh. Yang seterusnya ialah Shi, yaitu kuasa politik. Pemerintah mesti memiliki kuasa mutlak dan dihormati agar rakyat takut melanggar peraturan. Assalamualaikum, saya Suryani binti Muharia, no matrix MS 2509368606. Tajuk pembentangan saya hari ini ialah tamadun Cina. Nilai murni. Terdapat 5, iaitu yang pertama ialah Ren,
Perimanusiaan bermaksud kasih dan belas terhadap sesama manusia. Contoh, menolong orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua ialah kesusilaan. Bermaksud menjaga adab dan sopan santun. Contoh, menghormati orang tua dan guru. Dan seterusnya ialah zio, yaitu hormat kepada ibu bapa yang membawa maksud kasih sayang dalam keluarga. Contoh, anak berbakti kepada ibu bapa. Yang keempat ialah yi. Yi ialah keadilan, bermaksud berbuat baik kerana moral dan bukan untuk ganjaran. Contoh, berlaku jujur dalam perniagaan. Dan yang terakhir ialah zon, iaitu kesetiaan. Bermaksud setia kepada pemimpin dan negara. Contoh, taat kepada undang-undang. Dan seterusnya ialah sumbangan tamadun Cina. Sumbangan tamadun Cina ada 4. Yang pertama ialah asas falsafah, moral dan pendidikan beretika di Asia Timur. Dan kedua ialah penciptaan penting seperti kertas, kompas, bahan letupan dan pencetakan. Dan yang ketiga ialah pengaruh besar dalam seni kesusastraan dan sistem pemerintahan moral. Dan yang terakhir ialah menjadi contoh kepada dunia dan mengamalkan nilai harmoni, disiplin dan keseimbangan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Syafika binti Ibrahim dan nombor matrik saya ialah 2509378839. Kali ini saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban tamadun India. Tamadun India ini telah lahir di lembah Sungai Indus dan berkembang menjadi salah satu tamadun yang tertua di dunia. Etika dan peradabannya ini berpaksikan ajaran agama dan falsafah hidup yang menekankan keseimbangan rohani, moral dan sosial. Dalam konsep etika tamadun India ini, mereka berpandukan ajaran Hindu, Buddha dan Jainisme. Tujuannya ialah untuk membentuk manusia yang berakhlak, bertanggungjawab dan mencapai kesucian diri. Dalam ajaran Hindu, etika berpandukan dharma iaitu tugas dan tanggungjawab moral dan karma akibat perbuatan baik atau jahat. Manusia yang mengamalkan ajaran Hindu ini mestilah menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan ikhlas. Matlamat hidup mereka ialah mencapai moksha, yaitu pembebasan daripada penderitaan dunia dan kitaran kelahiran semula. Seterusnya ialah Buddha. Buddha ni diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama dan mereka menekankan jalan 8 lapis mulia, iaitu pemikiran benar, perbuatan benar, percakapan benar, pekerjaan benar, usaha benar, niat benar, tumpuan benar dan meditasi benar. Mereka juga mempunyai nilai utama iaitu kasih sayang, metta, belas kasihan karuna dan kesederhanaan hidup. Selain itu, dalam ajaran agama Jainisme, mereka ni menekankan ahimsa iaitu tidak melakukan kekerasan terhadap semua makhluk hidup. Mereka juga mementingkan kesucian jiwa, kejujuran dan kawalan diri. Seterusnya, mari kita beralih kepada konsep peradaban. Konsep peradaban ini ialah berdasarkan sistem sosial yang tersusun seperti warna iaitu lapisan masyarakat yang menentukan tanggungjawab moral seseorang. Dan pusat pembelajarannya seperti Nalanda dan Takashila menjadi mercur ilmu pengetahuan dan moral. Dan juga peradaban ini menekankan kesucian rohani, keharmonian sosial dan keseimbangan hidup. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum itu, nama saya Emily Valeria Mandus. Nomor kad metrik MS 25093681.
pertama sekali kita lihat pada sumbangan tamadun India. Tamadun ini memberikan penekanan kepada ajaran moral dan agama untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial. Tamadun ini juga telah memperkenalkan konsep etika seperti konsep dharma dan karma yang menjadi asas dalam perlakuan manusia. Dalam bidang keilmuan pula, ia bertanggung jawab dalam mewujudkan pusat ilmu dan pendidikan awal dunia yang terkemuka seperti Nalanda. Selain itu, tamadun ini juga banyak memberi sumbangan dalam seni, kesusastraan, dan falsafah yang telah menyebarkan mesej-mesej kedamaian dan kebenaran. Sumbangan yang terakhir ialah tamadun ini telah menjadi inspirasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sejagat yang penting, terutamanya konsep Ahimsa, yaitu anti kekerasan. Seterusnya kita beralih kepada nilai-nilai murni tamadun India dan kode etika. Terdapat 5 nilai murni tamadun India. Nilai yang pertama ialah nilai dharma, yaitu tanggung jawab moral, yang bermaksud melaksanakan tanggung jawab dengan jujur dan adil. Contoh praktikal, guru haruslah mendidik anak muridnya dengan ikhlas. Nilai yang kedua ialah nilai karma, yaitu hukum sebab dan akibat, yang bermaksud setiap perbuatan akan menerima balasan yang setimpal. Contoh praktikal, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan sesuatu ganjaran. Nilai yang ketiga ialah nilai Ahimsa, yaitu tidak sekarat, yang bermaksud tidak menyakiti makhluk hidup. Contoh, menghormati alam dan tidak membunuh haiwan. Nilai yang keempat ialah nilai satya, yaitu kebenaran, yang bermaksud bercakap dan bertindak dengan jujur. Contoh praktikal, tidak menipu dalam urusan perniagaan. Nilai yang terakhir ialah nilai santosa, yaitu kesederhanaan, bermaksud berpada-pada dan mensyukuri apa yang ada. Contoh praktikal ialah tidak tamak dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adriana binti Edward, nometrik MS 250936717. Hari ini saya akan membentangkan tentang persamaan antara tamadun Cina dan juga tamadun India. Pertama, kedua-dua tamadun ini menekankan nilai moral dan akhlak mulia sebagai asas pembentukan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kedua tamadun ini mengutamakan keharmonian hidup dan keseimbangan antara manusia, alam, dan kepercayaan. Seterusnya, tamadun Cina dan juga India juga mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan supaya dapat melahirkan seorang pemimpin yang beretika dan juga bijaksana. Akhir sekali, mereka mempercayai bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan mendapat balasan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kesimpulannya, tamadun Cina dan tamadun India mempunyai banyak persamaan dari segi nilai dan kepercayaan yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang bertamadun. Assalamualaikum. Nama saya Nur Safinatul Ain binti Hamri. Nomor matriks MS 250936886. Seterusnya, saya akan membentangkan perbezaan antara tamadun India dan juga tamadun Cina dari segi etika dan peradaban. Yang pertama, dari segi asas etika. Tamadun India, mereka berasaskan ajaran agama seperti Hindu, Buddha dan juga Jainisme. Manakala tamadun Cina pula, mereka berasaskan falsafah kemanusiaan seperti Konfusianisme, Taoisme dan juga legalisme. Seterusnya, yang kedua dari aspek fokus etika. Tamadun India, mereka lebih menekankan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga pembebasan rohani lah. Sedangkan tamadun Cina, mereka menekankan hubungan manusia dengan masyarakat untuk mencapai keharmonian sosial. Dan perbezaan yang ketiga pula adalah dari segi nilai utama.
tamadun India, mereka menonjolkan nilai seperti dharma, karma dan juga ahimsa. Manakala tamadun Cina, mereka menekankan nilai seperti ren, li dan juga xiao, iaitu kasih sayang, kesusilaan dan juga hormat kepada ibu bapa lah. Dan yang keempat, dari sudut tujuan akhir kehidupan, tamadun India, mereka berusaha mencapai moksha yang membawa maksud kebebasan spiritual. Dan juga masyarakat Cina, mereka juga berusaha mencapai he yang bermaksud harmoni dalam kehidupan masyarakat. Dan akhir sekali, dari segi pendekatan moral, tamadun India, mereka menilai baik dan buruk berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan spiritual. Manakala tamadun Cina, mereka menilai moral berdasarkan tanggungjawab sosial dan juga peranan dalam keluarga serta negara. Okey, apa yang saya dapat simpulkan, walaupun kedua-dua tamadun ini, iaitu tamadun Cina dan juga tamadun India, mereka berbeza dari segi asas dan pendekatan, tetapi kedua-duanya tetap menekankan kepentingan moral, tanggungjawab dan keharmonian hidup sebagai asas pembentukan tamadun manusia. Sebagai penutup pembentangan kami, dapat kami simpulkan bahawa tamadun India dan juga tamadun Cina merupakan dua tamadun yang sangat agung dan berpengaruh dalam membentuk nilai moral dan sistem kehidupan manusia. Walaupun kedua-duanya mempunyai asas dan pendekatan etika yang berbeza, tamadun India berasaskan ajaran agama dan juga spiritual, manakala tamadun Cina berasaskan falsafah kemanusiaan dan juga tanggungjawab sosial. Namun kedua-dua tamadun ini berkongsi matlamat yang sama, iaitu membina masyarakat yang bermoral, harmoni dan juga berperadaban yang tinggi. Melalui kajian ini, kami sedar bahawa nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, tanggungjawab dan juga keharmonian masih relevan hingga hari ini dan boleh dijadikan panduan dalam kehidupan moden pada zaman sekarang. Akhir kata, kami berharap pembentangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan etika dan juga peradaban dalam membentuk manusia yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian yang dikongsikan.